Jadi sebab saya rasa rakyat Malaysia harus jangan lupa sejarah ya. Ya. Sekurang-kurangnya perkara kita akan dapat memprovok minda kita. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Daripada Najihah Hassan, Prof, benarkah hanya proklamasi darurat sahaja boleh jadi solusi untuk hentikan pilihan raya? Ini satu perkara yang saya rasa dibangkitkan dan mungkin satu mitos pada saya lah, sebab negara kita pernah mengadakan pilihan raya sewaktu darurat, iaitu tahun 55. Kita harus tidak lupa bahawa darurat yang pertama diisytiharkan sebelum merdeka antara tahun 48 hingga tahun 60, dan pilihan raya yang pertama diadakan pada waktu darurat. Bahkan pilihan raya yang kedua tahun 59 juga diadakan waktu darurat. Jadi saya tidak nampak bahawa darurat ini digunakan untuk menghalang pilihan raya atau untuk memberhentikan pilihan raya. Darurat ini secara teknikal, kalau kita lihat 150, dia memberikan kuasa yang luas untuk kerajaan melakukan perkara tanpa ke parlimen, ataupun kerajaan boleh buat undang-undang tanpa ke parlimen, ataupun parlimen boleh buat undang-undang di atas perkara yang tidak boleh dibuat dalam keadaan biasa yang di luar darurat. Jadi itu darurat sebenarnya. Darurat bukan bergantung pilihan raya. Saya tak pasti kenapa sekarang ni jadi satu macam pandangan ataupun kefahaman begitu. Ya. Jadi sebab saya rasa rakyat Malaysia harus jangan lupa sejarah ya. Ya. Sekurang-kurangnya perkara kita akan dapat memprovok minda kita untuk mempersoalkan satu perkara. Betul tak betul soal yang lain. Sebab tu saya katakan tadi, kalau darurat ini dijadikan hujah untuk menyekat, untuk menghalang, untuk menidakkan pilihan raya. Saya dah sebutkan tadi, dua pilihan raya yang pertama dalam sejarah negara kita dilakukan, dibuat sewaktu darurat. Ya. Bahkan kalau kita nak tengok secara teknikal, darurat ini hanya ditarik balik baru saja. Ya. Sebab sebelum dia ditarik secara rasmi, Malaysia secara teknikal, saya ingat lagi apa yang disebut oleh Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara, bahawa kita secara teknikal berada dalam keadaan darurat. Dan dalam keadaan darurat itu, ya, beberapa pilihan raya telah pun diadakan. Ya. Jadi saya nak ulang sekali bahawa ini bukan hujah yang kuat, ya, darurat ini untuk menidakkan pilihan raya, bukan. Dan saya rasa rakan-rakan yang senior, ya, otai-otai kita masih lagi mungkin tak perasan. Saya nak bangkitkan bahawa banyak pilihan raya di negara kita dilakukan sewaktu darurat. Jadi macam mana darurat ini dikatakan sebagai satu strategi, satu taktik untuk menidakkan, untuk memberhentikan pilihan raya? Ya. Saya ingat media saya kena fikir benda ni. Saya tak tahu penasihat dia perasan atau tidak. Sekurang-kurangnya fikirkanlah. Ya. Jangan ingat darurat ini menutup segala-galanya. Tak. Sebab akhirnya nanti dia akan sampai satu peringkat, darurat itu akan sama ada dia ditarik balik ataupun dia tidak berkuat kuasa, ataupun dia berhenti begitu saja kan. Dan waktu itu baru dia tahu lah, dengan tak ada darurat tu bolehkah dia mempertahankan diri dia. Ya. Soalan daripada Wan Abdul Rahman. Salam, bolehkah Perdana Menteri meluluskan persepadanan semula kerusi parlimen ataupun memanjangkan penggal parlimen kepada 10 tahun sebagai contoh pada waktu darurat? Saya tak yakin lah benda itu. Saya ingat walaupun secara teknikal mungkin kata ya boleh buat, tapi kalau dibuat, saya rasa satu dunia akan ketawa lah. Ya. Sebab boleh tak boleh satu perkara, tapi bolehkah dia berlaku kan? Jadi umpamanya nak memanjangkan untuk mengatakan bahawa, sebab kita harus ingat bahawa darurat yang kita
laksanakan ni, yang kita isytiharkan ni dilakukan mengikut peruntukan yang ada. Dan saya rasa kita harus kaji seluruh kerangka perlembagaan ini secara terperinci, baru kita boleh kata macam itu. Dan saya tak yakin itu boleh dibuat, ya. Kalau sampai ke peringkat untuk menggantung parlimen, memberhentikan pilihan raya, memanjangkan tempoh kerajaan, saya rasa elok dia bakar perlembagaan saja, tak payah ada perlembagaan pun. Itu saja lagi baik, kan. Sebab perlembagaan, sebab darurat yang ada ni berasaskan kepada 150 dalam perlembagaan ini. Jadi kalau selagi dia masih di situ, banyak sekatan, banyak perkara yang barangkali kita tak nampak sekarang, yang mungkin tiba-tiba nanti kita perasan. Jadi kalau dia boleh campakkan perlembagaan ni dan dia jadi diktator, itu lain cerita lah. Yang seperti berlaku di setengah-setengah tempat. Di sini saya fikir selagi dia masih lagi dengan pelbagai persekutuan, dengan perkara 150, saya tak fikir apa yang dibangkitkan tadi boleh dibuat. Akan menimbulkan soalan paling tidak lah. Soalan daripada Imran Tuah. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, YDP Agong tidak mempunyai sebarang budi bicara untuk menolak permohonan darurat dari Perdana Menteri. Catatan Perlembagaan Persekutuan 150. Sebelum ini, Dr. Mahathir selaku PM keempat yang pindah clause menarik kuasa budi bicara YDP Agong untuk tidak memberi perkenan tersebut. Bermaksud, adakah Tuanku Agong tiada pilihan lain selain menerima cadangan darurat tersebut? Itu tak betul. Kenyataan itu tak betul. Saya nak betulkan begini, ya. Perlembagaan ini daripada awal lagi, daripada tahun 57, memberikan kuasa kepada Yang Bertuan Agong untuk isytihar darurat. Satu, ya. Yang keduanya, secara umum kefahamannya lah bahawa darurat itu diisytiharkan dengan nasihat kerajaan. Ya. Nombor dua. Yang ketiga, ada pandangan yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh menolak ataupun tidak bersetuju dengan nasihat daripada kerajaan. Tiga. Yang keempat, pada tahun 1983, Tun Dr. Mahathir waktu itu Perdana Menteri cuba untuk memindahkan kuasa isytihar darurat pada Agong, pada Perdana Menteri, tetapi ditolak dan gagal. Jadi apa yang disebut tadi tak betul. Jadi pada merdeka sampai sekarang, kuasa isytihar darurat itu pada Yang Bertuan Agong. Tinggal lagi dia nak isytihar atas kehendak sendiri, atas nasihat, itu satu perdebatan. Dan saya fikir dengan apa yang berlaku setakat ini, ada dua pandangan yang boleh kita terima ini. Boleh nasihat, boleh tidak nasihat, atau boleh nolak nasihat, ya. Nah, jadi itu. Tetapi kuasa itu apabila sudah diisytiharkan, akan dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh kerana sebagai raja perlembagaan, saya tidak nampak Yang Bertuan Agong boleh dengan sendirinya melaksanakan kuasa, kecuali kalau tak ada kerajaan. Contohnya kabinet Perdana Menteri dengan kabinet semua mati, jatuh ke terbang, contohnya, kan. Mungkin lah, tapi itu very unlikely lah, satu perkara yang barangkali absurd sangat. Takkan kita kerajaan tak ada apa semua, kan. Jadi maksudnya boleh, tapi dalam keadaan-keadaan yang terlalu very exceptional lah, ya. Dengan arti lain, maknanya apa yang boleh kita katakan, darurat ini satu perkara yang ada check and balance sebenarnya. Jadi walaupun begitu juga sekarang ini, apa yang seperti yang saya katakan daripada awal tadi, apa yang berlaku mungkin tidak wajar, oleh kerana di atas hujah-hujah yang saya kemukakan adalah, ya. Dan pendapat umum mengatakan bahawa tidak perlu untuk menangani COVID ini pun. Jadi kalau dia kata jangan saya tak faham apa yang dimaksud sebagai jangan melawan, dengan apa langkah-langkah menentang siapa nak engkar, kan. Saya rasa rakyat umumnya patuh kepada arahan pihak kuasa dalam soal COVID-19 ini. Kata jangan rentas, kebanyakan jangan rentas, ada satu dua orang barangkali lah yang mungkin atas sebab tertentu yang kali degil dan sebagainya, tapi umumnya tak ada lah secara terancang dan secara umum yang melawan kerajaan dan sebagainya, tak ada. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung dah, dan mungkin
tuan-tuan dan puan sekurang-kurangnya telah mendapat sedikit sebanyak pencerahan, walaupun mungkin ya ada yang masih lagi muskil, tapi sekurang-kurangnya apa yang saya boleh katakan malam ini lah kita dapat telah pun melihat beberapa aspek, beberapa sisi yang sebelum ini kita tak nampak. Jadi mudah-mudahan pencerahan ataupun perkongsian ini memberi manfaat kepada kita, dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sama-samalah kita masuk SOP, dan malam ini permulaan kepada PKP ke PKPB ke benda kan. Jadi sama-samalah kita disiplinkan diri kita bersama dengan keluarga kita dan rakan-rakan kita dalam kawasan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi.